Pada akhir 1983, ada kisah yang mencemaskan serta mendebarkan. Ceritanya begini. Sebelum sambutan Raya Aidilfitri, kami, Ahli Jawatankuasa Karyah Masjid Jami' Felda Trolak Timur, Perak, bersama dengan ahli karyah berganding bahu untuk memasak lemang. Kami turun bergotong royong untuk melaksanakan tugasan berkenaan. Masing-masing tolong memasukkan daun pisang. Daun pisang yang siap dilayur terlebih dahulu diletakkan ke dalam buluh lemang berkenaan. Di antara yang berbuat demikian ialah Bilal Masjid itu, Ayub Haji Suliman. Tiba-tiba, Ayub menjerit. Sekaligus dia berkata, "Oh mak, tadung!" dengan pelat banjarnya. Masing-masing terkejut. Dan sekaligus Ayub melontarkan buluh lemang itu betul-betul di depan kami. Ketika itu, aku asyik berbual dengan pengurus rancangan berkenaan, iaitu Encik Adnan Murus. Kami duduk di kawasan berwuduk di sekitar itu. Sepantas kami berdua bangkit dan berlalu dari situ. Kemudian, ada yang berani mengambil buluh lemang itu serta meletakkannya di luar. Bendahari masjid itu, iaitu Roslan Sulaiman pula, dengan keberaniannya, cuba memukul buluh lemang berkenaan dengan sebatang kayu. Apabila buluh itu pecah, sekaligus terkeluarlah seekor ular tedung senduk. Saiznya sebesar lengan kanak-kanak berumur 5 ataupun 5 tahun. Manakala panjangnya lebih kurang sedepa orang dewasa. Roslan bertubi-tubi membalunnya sehingga menggelepar tedung senduk itu mati. Barulah Ayub menceritakan detik kecemasan yang menghantuinya tadi. Dalam banyak binatang, ular paling bahaya. Ada ular yang pindik, ada yang berdebar-debar. Ayam, kambing dan itik memang jadi makanannya. Si ular sawah manusia ditelannya. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Ada yang membelit saja untuk membunuh mangsa. Ada yang kuat mematu kerana berbisa. Yang paling bahaya ular kepala dua. Lidahnya bercabang, mangsanya manusia. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Banyak binatang, ular paling bahaya. Ada ular yang pindik, ada yang berdebar-debar. Ayam, kambing dan itik memang jadi makanannya. Si ular sawah manusia ditelannya. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Ada yang membelit saja untuk membunuh mangsa. Ada yang kuat mematu kerana berbisa. Yang paling bahaya ular kepala dua. Lidahnya bercabang, mangsanya manusia. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Ular
kira mangsa. Ular memang bahaya. Ular tak kira mangsa. Menurutnya, ketika dia memasukkan daun pisang tadi ke dalam buluh lemang berkenaan, usahanya itu beberapa kali gagal. Tak mahu masuk-masuk. Seperti tertampan sesuatu benda. Lantas dia menjenguk ke dalam buluh lemang tu. Ada benda hitam bergerak-gerak. Sekaligus hatinya meneka kemungkinan ada ular di dalamnya. Begitulah puncanya dia menjerit tadi. Manakala aku pula dengan Encik Adnan Murus terselamat dari musibah menimpa kami pagi tu. Walaupun buluh lemang yang dilontarkan oleh Ayub tadi betul-betul jatuh di depan kami berdua. Kami tak dapat bayangkan jika tedung senduk itu keluar, pasti kami akan terperangkap. Tapi memang kami terperangkap pun. Betul-betul kami berdepan dengan bahaya. Kemungkinan buluh lemang itu tersandar terlalu lama di dinding tempat berwuduk sejak semalam. Cuma kepalanya mungkin masuk terlebih dahulu ke dalam buluh lemang itu. Reptilia yang berbisa itu kurang agresif kerana kepalanya ke bawah. Kalau tidak mungkin ada cerita lain yang terjadi pagi itu. Apapun, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kami dari sebarang musibah yang tak diingini itu.
pada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah, syukur ni'mat pada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah, syukur ni'mat pada Tuhan yang memberi rahmat. Masih lagi cerita mengenai Tedong Sendok. Pada satu hari, tahunnya aku dah lupa. Waktunya hampir menjelang senja. Isteriku, iaitu Pati Mahman, dia terkejut apabila terserempak dengan seekor tedong sendok merayap di singki dapur rumah kami. Kemudian, reptilia berbisa itu turun dari singki langsung masuk ke satu ruang kecil kabinet di situ. Isteriku agak berani. Dia sepantas menutup pintu kabinet berkenaan. Walaupun pintu kabinet yang tertanggal enselnya itu, dia menggunakan kaki kanannya sebagai langkah penyendal. Ketika itu, dia berseorangan menghadapi situasi cemas itu. Sedangkan aku masih lagi belum pulang. Aku masih lagi menyeimbang dengan rakan-rakanku di sebuah kedai runcit milik kami, di luar berdepan rumah kami. Ketika aku masuk ke rumah dan terus aku ke dapur, aku kehairanan melihat isteriku masih berkeadaan sedemikian. Dia masih berlunjur, manakala sebelah kaki kanannya masih menahan papan pintu ruang kabinet itu. Barulah aku tahu kenapa isteriku berkeadaan demikian. Menurutnya, dia nak memanggil aku. Dia khawatir atau bimbang tedong sendok itu keluar dan menghilangkan diri. Jadi, dia terpaksa menunggu sehingga aku pulang. Barulah aku perasan ketika aku sedang berehat di sofa selepas Zohor hari itu, sekilas mataku ternampak ada benda hitam keluar dari bilik tidur. Dalam hatiku berdetik, ular ke? Bagaimanapun keraguan itu hilang. Tapi ternyata ular tedong sendok itu memang berada dalam rumah kami. Terkejutnya kami menghadapi situasi berbahaya itu. Aku kalut memberitahu beberapa orang jiran terdekat kami. Masing-masing meluru ke rumah kami. Termasuk seorang anak muda yang bernama Samsul. Samsul berani menjolok ruang kabinet itu sehingga keluar seekor tedong sendok bersaiz kira-kira sedepa panjangnya. Manakala besarnya bayi-bayi lengan budak. Samsul memukul dengan buluh di tangannya sehingga tedong sendok itu mati. Entah berapa hari tedong sendok itu berada dalam rumah kami. Kami pun tak pasti. Bagaimanapun, situasi berbahaya itu ditamatkan di situ. Adu-adu rajinnya istri yang aku cinta. Bila ku pulang kerja semua sudah sedia. Makan minum dijaga, bersih rumah tangga. Tersenyum saja tak pernah masam muka. Bertahun sudah kita hidup berbahagia hingga mendapat cahaya mata. Taat setianya padaku yang dikasihi, itu katakan istri yang sejati. Aku tetap berdoa kepadanya ilahi, semoga kita hidup kekal abadi. Adu-adu rajinnya istri yang aku cinta. Bila ku pulang kerja semua sudah sedia. Makan minum dijaga, bersih rumah tangga. Tersenyum saja tak pernah masam muka.
Bertahun sudah kita hidup berbahagia hingga mendapat cahaya mata. Taat setianya padaku yang dikasihi, itu katakan istri yang sejati. Aku tetap berdoa kepadanya ilahi, semoga kita hidup kekal abadi.